Salam hormat dan selamat pagi. Bersama saya Buma Win bersiaran dari studio HD RTM Kuching. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 27 Mac dimulakan dengan perkembangan ini. Majikan bagi sektor perkilangan diminta untuk mengemaskini senarai nama pekerja yang bertugas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, ia bertujuan bagi memudahkan JPBN memantau pergerakan atau sejarah perjalanan pekerja mereka. But also for other industries in other places to submit the list of their workers to the State Management Disaster Committee. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan mengingatkan kilang-kilang yang dibenarkan beroperasi supaya memastikan aspek kebersihan dan keselamatan dalam kalangan pekerja dititik beratkan sepanjang tempoh PKP ini. Dato' Amar Awang Tengah memberitahu demikian selepas melakukan pemantauan ke beberapa kilang yang beroperasi di Samajaya Free Industrial Zone Kuching. Jelasnya lagi, kilang-kilang yang dibenarkan beroperasi wajib mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Setakat ini, 15 buah kilang di Samajaya Free Industrial Zone Kuching yang melibatkan perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi dengan jumlah kadar pekerja minima. Sarawak akan mempelajari cara-cara kerajaan China serta pakar-pakar kesihatan negara tersebut seperti usaha meningkatkan tahap daya tahan dalam kalangan pesakit COVID-19 serta masyarakat umum. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Sim Kui Hian berkata, ia akan dilakukan menerusi sidang video bersama pihak berkaitan. Datuk Dr. Sim menjelaskan pada Rabu lalu sidang video telah dilakukan dengan pakar perubatan Kerajaan Fujian manakala semalam bersama pakar kardiologi dan Kerajaan Nanjing. Ujar beliau, lebih banyak sidang video akan diadakan bagi membantu Sarawak mendapatkan informasi dan cara terbaik untuk mengekang penularan pandemik COVID-19. Beliau menyatakan demikian di Kuching. Sementara itu, semalam Sarawak menerima sumbangan 20,000 penutup hidung dan mulut N95 daripada Kerajaan Wilayah Fujian yang merupakan negeri sahabat Sarawak. Sumbangan tersebut disampaikan menerusi konsulat China di Sarawak. Katanya lebih banyak sumbangan akan diterima dalam beberapa hari akan datang daripada sebuah lagi negeri sahabat Sarawak iaitu Kerajaan Wilayah Shandong. Dalam pada itu, beliau mendedahkan semua kes positif di Sarawak merupakan kes import dan majoriti kes adalah kluster dari Kuala Lumpur selain dari Itali, Scotland dan Holland. Tambahnya, proses pengesanan kontak rapat daripada kes positif kini sedang dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Sarawak mencatatkan 4 kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah kes di Sarawak sebanyak 95 sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac lepas. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataan media berkata, kesemua 3 kes baru berkenaan dirawat di Hospital Umum Sarawak dan 1 di Hospital Sibu. Dalam pada itu, sebanyak 48 kes baru individu dalam siasatan PUI dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 956. Daripada jumlah itu, 812 kes adalah negatif dan 49 kes PUI masih menunggu keputusan makmal. Sehingga kini, Sarawak telah merekodkan 5 kematian sejak kes pertama dilaporkan pada 17 Mac lepas. Sementara itu, Jawatan Kuasa Khas Keselamatan Negeri Sarawak pada mesyuarat semalam yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah mengeluarkan arahan agar bekalan makanan tidak terputus. Justeru para petani, penternak dan nelayan dibolehkan untuk menjalankan rutin harian mereka. Mereka juga dibenarkan untuk menjual hasilan mereka di tempat yang telah dipersetujui oleh pihak berkuasa tempatan bermula pukul 7 pagi hingga 7 petang. Seramai 28 individu di negeri ini telah ditahan kerana gagal mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dev Kumar menerusi satu kenyataan mendedahkan daripada 28 individu tersebut, 24 merupakan lelaki dan 4 lagi wanita.
26 individu terbabit ditahan kerana gagal memberi alasan munasabah untuk berada di jalan raya dan tempat awam, manakala 2 lagi ditahan di Batu Niah kerana merempuh sekatan jalan raya. Dalam pada itu, Miri mencatatkan tangkapan tertinggi iaitu 9 orang, diikuti Dalat 7 orang, Sarike 4, Kota Samarahan, Lawas dan Bintulu masing-masing 2 orang, manakala Kuching dan Padawan 1 orang. Datuk Dev Kumar juga memberi amaran kepada orang ramai untuk mematuhi PKP hingga 14 April depan. Jika disabit kesalahan, tindakan akan diambil di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, penjara 2 tahun atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya, dan Peraturan 7/1, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya. Penduduk rumah panjang di kawasan Semaring, Mupung dan Sungai Ilas dalam daerah Meradong diingatkan supaya mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang berkuat kuasa sehingga 14 April depan. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Sekam Anoi ketika memberikan peringatan tersebut berkata ini terutamanya arahan duduk di rumah, tidak berkumpul di tempat tumpuan orang ramai, mengamalkan penjarakan sosial serta peka kepada arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian ketika lawatan pemantauan PKP ke rumah-rumah panjang di sekitar Bintangor semalam. Sebanyak 16 buah rumah panjang telah dikunjungi pada program berkenaan. Selain itu, pemantauan tersebut turut meninjau keadaan penduduk rumah panjang yang terputus hubungan akibat pemberhentian sementara operasi pengangkutan air seperti bot ekspres dan bot laju. Hadir sama pada pemantauan itu ialah Pegawai Daerah Meradong, Bajuri Bidinbong, Pegawai Pemerintah Merin Sarike, Inspektor Arifin Mat Deris. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak komited untuk membantu Kementerian Kesihatan KKM dalam menangani penularan wabak COVID-19. Pengarah JBPM Negeri Sarawak Khairuddin Rahman berkata sebagai salah sebuah agensi barisan hadapan, pasukan unit bahan berbahaya atau hazmat dan pasukan perkhidmatan perawatan dan penyelamatan kecemasan EMRS sentiasa siap siaga bagi memastikan kualiti penyampaian jabatan memenuhi ekspektasi masyarakat dan pemegang taruh. Dalam satu kenyataan media, beliau memberitahu setakat Selasa lepas, JBPM Negeri Sarawak telah memberi respons kepada 4 operasi melibatkan misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR. Khairuddin mendedahkan operasi terbabit ialah membantu KKM untuk proses kepungan dan nyah cemar di sebuah hotel di Bandaraya Miri dan membantu KKM memindahkan peralatan hospital dari Hospital Umum Sarawak HUS ke Pusat Jantung Sarawak di Kota Samarahan. Selain itu, JBPM turut membantu pihak KKM untuk mengambil individu dalam siasatan PUI di Klinik Kesihatan Kota Samarahan untuk dihantar ke HUS serta membantu pihak KKM untuk mengambil mangsa PUI dari Klinik Kesihatan Tembedu ke wad pengasingan di Kota Sentosa. Sebanyak 260 premis kedai di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU telah diperiksa sepanjang operasi pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Redwan memberitahu kebanyakan peniaga di kawasan DBKU mematuhi PKP dan tiada sebarang pelanggaran peraturan setakat ini. Walau bagaimanapun, ujar beliau, terdapat segelintir yang didapati tidak mematuhi peraturan seperti gagal memastikan penjarakan sosial pembeli di kedai. Datuk Junaidi memberitahu demikian semasa operasi pematuhan PKP di Bandar Baru Semeriang dan Metro City Matang di Kuching. Sementara itu, perkampungan nelayan seperti Kampung Santubong dan Kampung Buntal dibenarkan untuk menjual hasil tangkapan bagi memenuhi permintaan pengguna. However, kita akan memantau to ensure that number one, they must keep the premises clean. Number two, social distancing. Jangan kita tak mau nanti orang pergi sana berebut-rebut belikan and so on dan menimbulkan masalah. Seramai 13 pegawai DBKU dan anggota polis Diraja Malaysia turut serta dalam operasi tersebut.
Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Betong memohon orang ramai membantu mengesan seorang warga asing bagi membantu siasatan berkaitan satu kes bunuh di rumah pekerja sebuah ladang kelapa sawit di Pusak Rabu lalu. Jurucakap polis dari IPD Betong memberitahu suspek merupakan adik kepada mangsa bunuh. Suspek dipercayai melarikan diri ke hutan berhampiran dan sehingga kini masih belum dapat dikesan. Oleh itu, orang ramai diminta untuk membantu pihak polis sekiranya ternampak suspek dengan menghubungi Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Betong, ASP Marcel Ines Mustari melalui talian 013-809-1976 atau mana-mana balai polis terdekat. Jelasnya motif pembunuhan masih belum dapat dipastikan. Sehingga kini polis sudah memperketat semua laluan keluar dari daerah Betong. Sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Dengan itu, saya Bumawen, salam hormat dan jumpa lagi.